Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Sudah beritahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada alam roh hingga sekarang ini. Nikmat Allah tidak pernah berhenti, dan setiap saat, setiap detik, setiap nafas naik dan turun kita ini semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi besarnya kurniaan dan rahmat Allah kepada kita semua. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kita ni diberi hidup, di mana hidup ini menceritakan tentang diri keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal sebenar tujuan kita. Jadi alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat datang ke tempat ni. Nama tempat ni apa? Berseri Balang. Padang Malau. Maknanya saya ni daripada KL, daripada Kuala Lumpur. Datang ke sini, bahagia saya melihat suasana di berseri di Padang Malau ni, di mana dapat berkumpul dengan masyarakat di sini. Gembira hati saya kerana keprihatinan, maknanya masyarakat kita ini, terutama Pak Lang menjemput saya, juga semua memberikan perhatian. Tak lain kita duduk di dalam majlis ni adalah majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita kerana masih lagi kita berada dalam rahmat Allah, dalam keadaan kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, mengacapi nikmat-nikmat Allah yang besar. Saya tidaklah nak mengambil masa pada muslimin dan muslimat semua yang hadir, cuma saya ingin berpesan pada diri saya sendiri yang masih jahil ni, untuk kita tahu, sama-sama tahu dan sama-sama melatih diri kita untuk tahu hala tujuan sebenar hidup kita. Jadi tak lain, hala tuju hidup kita ini adalah semata-mata mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mengesakan Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja kita berada di tikar sejadah ataupun di masjid, di surau ataupun tempat-tempat yang kita khususkan, tetapi mengesakan Allah itu, mentauhidkan Allah itu adalah kita sama-sama 24 jam. Selagi kita merasakan hidup, selagi itu kita mengesakan Allah. Jadi caranya yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghiasi. Kita hiasi. Ini kita datang jemputan Pak Lang, saya dijemput, alhamdulillah, nak menghiasi. Hiasi apa? Untuk mengesakan Allah. Perhiasan yang terbaik adalah hidup kita ini, perhiasannya sentiasa 24 jam, nafas kita turun dan naik, mengesakan Allah. Itu hala tuju. Bukan ditanya ilmu banyak mana.
amalan banyak mana, tetapi ditanyakan dalam saat keadaan kita 24 jam ni, nafas kita naik dan turun, kita sentiasa mengesakan Allah. Makna mengesakan Allah itu adalah kita sentiasa merasakan yang wujud, yang ada hanya Allah. Jadi setiap nafas kita naik dan turun, kita rasakan Allah yang naikkan, Allah yang turunkan, Allah yang berhentikan. Jadi situ 24 jam amalan tu. Amalan tu yang Allah nak lihat dalam kehidupan kita. Tetapi kebanyakan daripada kita mengutamakan banyak-banyak ilmu, banyak-banyak amalan-amalan itu menunjukkan bahawasanya kita mengejar kepada imbalan. Tetapi kalau kita faham, kita kenal diri, kita kenal Allah, sebenarnya tidak memerlukan imbalan. Saja imbalan itu untuk memahami kepada kita bahawa imbalannya sudah ada pada diri kita daripada rahmat Allah. Kerana hidup itu sendiri dah cukup besar imbalan daripada Allah Subhanahu Taala. Apakah kita nampak lebih besar daripada hidup yang Allah bagi kepada kita, hingga kan kita berani meminta kepada Allah yang lebih besar daripada imbalan itu? Hidup lebih mustahak ke ataupun imbalan lagi mustahak? Cuba kita tanya pada diri kita masing-masing, hidup ni lebih besar, maknanya, daripada kita memohonkan kepada Allah sesuatu imbalan yang kita nak dalam kehidupan kita. Itu maksudnya Allah jadikan imbalan tu tadi untuk kita memahami Allah tu lebih Allah mengesakan Allah tu lebih mustahak. Pertemuan dengan Allah, rasakan dengan Allah itu. Ini hari Mak Lang masak mihon. Mihon tu tak sama dengan kita beli kat tempat-tempat lain, betul? Kan? Mak Lang buat juga sedap kan? Tempat lain sedap juga. Tapi jemputan ikhlasnya Mak Lang buat tu kerana mukhlisin lahun, kerana ikhlas, kerana demi Allah. Masak tu demi Allah, kerana Allah, bukan nak dipuji orang, bukan nak kata apa ni, nak jual beli, nak dipuji kata Mak Lang masak sedap, tak, tetapi sebenarnya ikhlas nak memberi tu tadi kerana demi Allah. Mukhlisin lahud, demi Allah. Ikhlas tu kerana Allah. Jadi masakan tu jadi disedapkan Allah. Bila sedapnya kita makan bihun tu, dalam bihun tu ada sambal, ada apa lagi tu, udang, ada daging. Campak-campak tu ikhlas, campak tu tadi kan. Jadi daging tu semua bahan tu jadi satu rasa. Bila kita makan jadi satu rasa, Allah bagi rasa sedap tu tadi. Kita pun tak boleh nak bayang macam mana kita nak buat rasa sedap tu, campur-campur mihun, sambal, garam, udang, ada apa, daging, ada daun sup, macam-macam tu. Jadi semua tu tertumpu dengan satu rasa, iaitu apa Allah bagi? Sedap. Saya sampai bertambah makan. Bertambah. Kat KL tak ada macam ni Mak Lang buat sedap. Bukan nak puji Mak Lang. Sedapnya tadi kat Perlis ni, kat Berseri ni, Malau, Padang Malau. Saya makan ni kat sini, Allah izinkan sedapnya mihun 2 kali saya tambah. Punya sedap Mak Lang buat tu tadi kan. Ikhlasnya tadi. Jadi saya makan pun sedap tu, saya teringin. Ya Allah, kalau ini sedap ya Allah, Engkau tu macam mana punya sedap ya Allah. Engkau tu lebih sedap ya Allah. Kita tukarkan, kita tauhid. Itu tauhid, makji ya. Makji, muslimin muslimat, kita kalau nak tahu memuji tu tadi bukan memuji sedapnya, tetapi siapa yang menciptakan sedap tu, makji? Allah. Jadi kita ingatkan Allah. Itu tauhid tu. Itu tauhid dalam kehidupan kita. Kalau ini mihun ni Mak Lang buat sedap, Engkau tu lagi sedap ya Allah. Jadi bila kita sebut nama Allah, sedap tak? Kita kena sebut nama Allah lebih sedap, kita rasakan dengan Allah. Tapi kalau kita makan mihun Mak Lang ni tadi, kita rasa nampak Mak Lang, tak nampak Allah, maka kita telah rugi. Kita tak mengesakan Allah. Ya? Itu kita sama-sama fahami. Begitu juga kita lihat keindahan di sekitar kawasan Padang Malau ni. Kita lihat sekitarnya, kita tengok indahnya sekitar ni, di Perlis ni, di Berseri ni. Tapi ya Allah, Engkau yang jadikan keindahan ni, Engkau lebih indah ya Allah. Tukarkan.
Hidup kita ni perlu tukarkan engkau lebih dari Allah. Menombor satukan siapa? Ilahun wa. Menombor satukan Allah dalam kehidupan kita. Setiap apa pun, bukan saja makan saja, keindahan. Kita perlihat Allah perlihatkan kepada kita, Allah zahirkan kepada kita bahawa bahagianya hidup kita. Kita hiasi kehidupan kita dengan mengesakan Allah. Ingatlah perkataan kita ni, sama-sama ingat sama. Kita hidup ni setiap detik dan saat, nafas turun dan naik, wal asr, demi masa, untuk kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hiasan kita yang paling cantik. Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya hiasilah diri kita dengan akhlak ni tadi. Akhlak apa? Mengaku tiada kedirian kita, dan kita mengesakan Allah, menombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia hidup kita. Kita sentiasa berkehidupan dengan Allah. Bukan nanti masuk nanti dalam alam barzah, pergi padang mahsyar berjuta tahun tu baru kita nak jumpa Allah pula. Ui, lama nak jumpa Allah. Berat kita ni. Kita solat tu tak bersama dengan Allah. Berat lah. Berat sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Jadi kita tak faham. Kita ingat nak jumpa Allah nanti bila dah masuk syurga. Nanti satu waktu Allah bagi time pula untuk lihat Allah Ta'ala pula. Lamanya kita nak jumpa Allah. Sekarang tak jumpa Allah ke? Jadi kesianlah kita. Kan? Allah tak kata begitu. Allah ni, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah bagi tahu. Bila sa'alaka, bila hamba-hambaku beribadah padaku, dia bertanya kepadamu Muhammad, wa iza sa'alaka, dia soal, anni qarib, aku ni dekat. Allah tu lebih dekat daripada diri kita sendiri. Sebab nafas kita naik dan turun, berhenti, siapa yang naikkan nafas kita? Kita naikkan sendiri ke? Sebab kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah, kita tak rasa, kita selamba je. Kita rasa kita yang nafas kita naik turun. Bila datang sakaratul maut, baru kita tahu, tak tercungap macam orang kelemasan, baru kita tahu nafas kita selama hari ni dinaikkan Allah, diturunkan Allah, diberhentikan Allah. Dan kehidupan kita semua disusun oleh Allah. Cantiknya tadi. Jadi rasai kemanisan hidup kita dengan Allah sekarang ni, masih hidup. Jangan selepas hidup baru minta hidup balik. Aku nak hidup dengan kau ya Allah, nikmatnya. Sekarang ni kita rasai nikmatnya hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, muslimin muslimat, sama-samalah kita menghayati hidup kita, nikmat kita pertama sekali dengan Allah. Tak dapat apa pun kat dunia ni Pak Haji, ya. Tak dapat apa pun tak apa. Jangan sampai Allah yang tak ada dalam hati. Dalam hati kita mesti selalu Allah tu lebih membahagia. Tak dapat apa pun tak apa. Apa pun terlepas tak kisah. Kita ajar diri kita, engkau lebih mustahak ya Allah. Nikmat yang aku minta, aku doa, tak dapat tak apa ya Allah. Yang penting engkau jangan tak ada dalam diriku ya Allah. Cinta aku pada engkau ya Allah. Dan apa musibah, bencana yang menimpa aku tak berat lagi ya Allah. Musibah dan bencana yang berat itu adalah bila aku melupakan kau. Itu lebih bencana dan berat lagi ya Allah. Ajar diri kita sama-sama gitu. InsyaAllah saya pun sama-sama dengan semua yang dengar ni, pendengar-pendengar YouTube semua, kita sama-sama amalia dalam kehidupan kita. Tak ada yang lebih manis, melainkan kita sentiasa rasakan nombor satukan Allah. Itulah hala tuju kita. Jangan lari pada tajuknya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menombor satukan yang wujud hanya Allah, dan Muhammad tu kita yakin dia ialah pembawa, pesuruh, petunjuk untuk kita tauladani setiap detik dan saat hidup kita. InsyaAllah. Saya rasa sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Wa'afu minkum. Dan kita bagi kepada sikit Ustaz Ahmad untuk pencerahan sikit, insyaAllah. Ni. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
الحاكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah lah yang memberikan semua perkara kepada kita, daripada hujung rambut sampai ke hujung kuku. Semuanya adalah Allah yang bagi, Allah yang buat. Tetapi Allah lah yang paling kita letakkan di akhir sekali dalam hidup kita. Kita tak pernah memandang motosikal tu ada kaitan dengan Allah. Bila kita nampak motor 125ZR ke apa, 125ZR, kita tengok 125 tu lah. Kita nampak Kapcai lah, kita nampak Suzuki lah, kita nampak Kawasaki lah. Kita seringkali terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh putuskan ingatan kita kepada Allah walaupun satu saat, walaupun satu zarah, kerana Allah tidak pernah putuskan ingatan dia kepada setiap satu zarah pun. Apa dalil dia? Dalil dia ialah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi semua benda. Kalau ada satu zarah, satu butir pasiak di kita punya seluar, dia juga dilitupi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana dengan kita? Kita selalu lupa ke Allah. Kita selalu lupa ke Allah. Kadang-kadang benda yang sepatutnya kita ingat Allah pun kita lupa. Seperti makan. Berapa banyak dalam kita makan satu hari kita baca doa dulu. Berapa banyak yang kita terus makan. Dah lepas makan Allah lupa baca doa. Selalu jadi lagu tu. Bila kita dah kahwin, anak dah ramai, kita pun jadi mai rasa segan. Sebab kita ada fikrah nak tarbiyah anak kita, jangan jadi lagu kita. Hang jangan kena jadi elok lagi pada aku. Hang kena jadi elok lagi, maju lagi, kaya lagi, berjaya lagi daripada abah, daripada bapak hang ni. Jadi kita mula fikir, kena ada tarbiyah dalam rumah. Kita mesti baca doa sama-sama di dalam rumah sebelum nak makan. Dah makan, lapar makan, Allah lupa baca doa. Tu dia putih hubungan kita dengan Allah. Ini tidak sepatutnya berlaku. Sedangkan Allah tidak pernah putih dengan kita. Allah ingat kita, Allah sayang kita. Dalil dia tadi, jangan lupa, bawa balik satu ayat ni jadi dah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmat aku melitupi semua benda. Termasuklah kalau ada sebutir pasiak dalam poket kita, termasuk tadi ni bendang tadi, pasiak itu pun diselimuti oleh rahmat Tuhan. Sampai begitu sekali kasih sayang Allah kepada kita. Maka dengan ini rupanya nak bertauhid mudah saja. Nak bertauhid mudah saja. Iaitu selalu ingat Allah. Macam mana cara pun, ikhtiarlah. Ikhtiarlah. Termasuklah. Katakan abang yang tengah duduk isap rokok kan. Abang kena time isap rokok tu, kena ingat Allah. Setiap kali isap, sedut. Hembus. Allah, sedapnya. Jangan putih dengan Allah. Sekian saja, saya tidak mau memanjangkan suasana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh teman kita tadi, Ustaz Auza'i Al-Masri, tak lain adalah kalimat-kalimat suci, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat lintasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sama-sama mengajak diri kita mengesakan Allah. Sama-sama kita
mengesakan Allah. Sebab mengesakan Allah ni adalah manis tiada pahit. Apakah makanan yang paling kita sukai, yang paling kita rasai, pernah kita makan yang paling sedap, maka Allah tu lebih manis, lebih sedap lagi. Tak ada tandingan. Sebut yang nama Allah, kalah makanan-makanan yang lazat tu. Apa pun suasana-suasana yang indah, indah lagi pencipta yang menciptakan tadi indah. Jadi kita wujudkan keadaan esakan Allah, menombor satukan Allah dalam kehidupan kita. Tak lain, itu je, senang je, mudah je. Allah tak suka berat-beratkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak mahu berat-berat. Allah sayang kita. Allah tak mahu. Kita sebagai suri rumah, kepada pekerja, apa pun pekerjaan kita daripada atas sampai bawah, Allah tak mau beratkan kita. Allah nak kita mampu buat. Allah tak mau bagi 10 kita mampu angkat berat, Allah tak bagi 11. Allah bagi bawah pada 10. Allah nak mudahkan kita dalam kehidupan kita, asalkan kita selalu ingat Dia. Rasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Minta maaf banyak-banyak ya. Ada tersilap bahasa saya dan saya dalam menyampaikan saya rasa ada keakuan diri. Wa afu minkum, minta maaf banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. بزهور النبي أحمد سحر دين المؤيد بزهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا يا هنانا في السماء مثاني وهو لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا لما ظهر لأجله شر القمر بمكة لما ظهر لأجله شر القمر على كل أناني الله يا هنانا 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 أطيب الناس خلقا ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله أنزل الله يا هنانا 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 صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي صلاة السلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي نبي كان نصر تحويلي من أهل كن فيكن يا غرامي نبي كان نصر تحويلي من أهل كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين سلام 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 لنقطة التعيين يا غرامي يا من جعل حق النذير موعظة مسبلا سبل الرشاد يا من جعل حق النذير موعظة مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين سلام بنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء حق المبين رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء حق المبين صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي كمسطر النسيم تطلع إليك صلاة لم تزل تطلع عليك كمسطر النسيم تطلع إليك صلاة بالسلام المبين سلام 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 بنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا
Depan sikit malah. Masuklah YouTube kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya begitu mengucapkan tinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang mana dengan limpah kurnia hidayah taufik inayah dan dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka alhamdulillah saya bagi pihak kaum keluarga lah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakallahu khairan katsira, jazakallahu khairan jazak kepada semua lah, tetamu-tamu yang datang semua, kepada semua kumpulan mujahidin, Masya Allah, yang begitu bersemangat sekali pada petang ini. Alhamdulillah menjadi petang ini, Masya Allah. Dan Allah SWT beritahulah dalam Quran melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hujurat ayat 10, yang maksudnya lebih kurang semua kaum muslimin, orang Islam itu adalah bersaudara. Maka tingkatkanlah persaudaraan di antara kamu. Sesungguhnya semua itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih sayang dan rahmat dan juga silaturahim adalah bukan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucapkan terima kasih, syukur pada semua, Ustaz Ahmad, Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Ahmad dan juga Syekh Abdul Latif dan semua rombongan lah yang datang daripada jauh dan dekat, ada daripada KL, dan yang sahabat-sahabat dan adik-beradik semua kaum keluarga lah. Kita doa sama-sama semoga kita dapat letakkan Allah Ta'ala dahulu daripada yang lain-lain. Macam Ustaz bagi peringatan tadi ini, tazkirah tadi ini cukup jelas. Kita nak hilangkan keakuan jahil kita ni tak ada apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ada kuasa hanyalah Allah Ta'ala. Kita ni tak ada langsung kudrat dan kekuatan, jika tidak dengan hidayah, taufik dan pemberian daripada Allah SWT, yang mana Nabi SAW pun beritahu, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Baginda Rasulullah SAW pun mengakui dia tak dapat taufik dan hidayah jika tidak dengan pemberian Allah SWT. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita bersyukur lagi, dan kita sama-sama lah ada usaha supaya kita dapat teruskan amaliah kita ni, amalan kebaikan kita ni, amalan ingat peringati, innamal mu'minun ikhwah, fazakir, silap lain, fazakir wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu berguna bagi orang mukmin. Jadi kita orang mukmin sangat-sangat menerima, sangat-sangat menanti-nantikan akan peringatan tazkirah sama-sama kita. Wal asri, dan kita tangguhlah majlis kita ni dengan insya-Allah ada apa lagi? Ada Allah. Kita insya-Allah kita tangguhlah dengan tasbih kibarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad.